Okey, selamat pagi murid-murid semua. Cikgu akan teruskan sahaja. Sebelum itu, cikgu nak ingatkan tutup mic sehingga diberitahu. Okey, jadi kita akan tengok satu video seperti biasa. Hari ini kita belajar mengira kelajuan. Mengira kelajuan itu memang melibatkan matematik. Kita akan mengira sedikit hari ini walaupun kita sains. Jadi untuk itu kita akan tengok video ini. Tunggu sekejap. Michael mencabar Jeff berlumba untuk melihat siapakah pelari yang paling pantas. Alex pula menawarkan diri untuk menjadi penjaga masa. Alex memberikan isyarat untuk bermula. Ke garisan, sedia, mula. Dia juga memulakan pemasa pada telefon bimbitnya. Jarak balapan dari mula hingga garisan penamat adalah kira-kira 420 meter. Michael dan Jeff berlari sepantas mungkin sementara Alex memerhatikan masa. Selepas beberapa saat pertama, Jeff mendahului perlumbaan tersebut tetapi Michael terus berusaha bersungguh-sungguh dan tiba-tiba mendahului dan sampai di garisan penamat terlebih dahulu. Michael sampai di garisan penamat dalam 60 saat atau 1 minit, manakala Jeff menamatkan perlumbaan dalam 70 saat atau 1 minit 10 saat. Oleh itu, Michael lebih pantas daripada Jeff. Bagaimanakah kita boleh menghitung berapa pantas Michael dan Jeff berlari? Mari kita hitung kelajuan mereka. Kelajuan adalah jarak yang dilalui oleh suatu objek dalam tempoh masa tertentu. Kelajuan boleh dihitung dengan membahagikan jarak yang dilalui dengan tempoh masa. Oleh itu, kelajuan Michael ialah 7 meter per saat dan kelajuan Jeff ialah 6 meter per saat. Sekarang, kita tahu bahawa Michael boleh berlari lebih pantas daripada Jeff. Kalau kita tengok, satu saat kita dapat berlari 7 meter. Dengan satu saat kita dapat berlari 6 meter. Mestilah yang 7 meter ini lebih laju. Jadi 7 meter ini, 7 meter per saat ini kita panggil kelajuan. Jadi macam mana dapat ini? Kita bahagi. Jadi hari ini kita akan belajar rumus kelajuan. Untuk itu, cikgu akan tunjukkan buku teks. Jadi semua orang sila keluarkan buku teks. Kita tengok muka surat 126. Okey, jadi kamu orang tengok 126. Okey, cikgu sedang share buku teks walaupun dia ada sedikit tak nampak tapi sebenarnya buku teks kamu ada kan. Jadi tengok buku teks masing-masing ya. Jadi ini ialah buku teks muka surat 126. Jadi kita tengok. Okey, tunggu sekejap. Jadi tajuk kita hari ini ialah mengira kelajuan. Okey, tajuk kita hari ini ialah mengira kelajuan. Jadi mari kita tengok buku teks dulu. Kelajuan sesuatu pergerakan objek adalah jarak yang dilalui oleh objek itu dalam satu unit masa. Ini sebenarnya kita sudah belajar, hari itu kamu pun dah buat nota. Kelajuan bersamaan dengan ukuran cepat atau lambat kan. Bawah dia tu kita ada jarak yang dilalui bahagi dengan unit masa. Jadi kalau kamu tengok 5S ini ialah saat ya. 5S ini ialah saat, jadi ini ialah masa. 25M ini, M itu ialah meter, jadi ini ialah jarak. Jadi jarak bahagi masa, 25 bahagi 5, jawapannya 5. Lepas itu untuk situasi B pun sama, S ialah masa, M ialah jarak. Jadi 50 bahagi 10 pun 5. Jadi sebenarnya mereka adalah kelajuan sama walaupun ini nampak lebih jauh sebab masa dia pun bertambah. Situasi A dan B menunjukkan jarak pergerakan bertambah apabila masa bertambah. Kalau 5 saat 25 meter, kalau 10 saat 50 meter. Kedua-dua murid ini bergerak sejauh 5 meter untuk setiap 1 saat. Jadi kelajuan mereka adalah sama. Apa cerita pula kalau sekarang 30
Kalau 5 saat ini, dia dapat bergerak sejauh 30 meter. Jadi kamu perlu tahu S ini ialah masa, lepas itu M ini ialah jarak. Jadi sekarang memang jarak bahagi masa. Bila kita nak tahu kelajuan, kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Nanti kita akan buat ulang kaji, jangan risau. Jadi jarak ialah 30 meter bahagi dengan 5 saat. Jadi 30 bahagi 5 ialah 6. Jadi jawapan dia, kelajuan dia ialah 6 meter per saat. Jadi kelajuan bagi pergerakan murid ialah 6 meter per saat. Kalau tengok kebat, ukuran 30 cm adalah lebih jauh daripada 30 cm. Jika dibandingkan dengan 50 cm per saat dengan 30 cm per saat, kelajuan yang manakah lebih laju? Mengapa? Maksud dia, dalam satu saat itu, dia dapat bergerak 50 cm dengan 30 cm. Mana satu lebih jauh? Mestilah yang 50 cm ini. Jadi kelajuan manakah lebih laju? Iaitu 50 cm per saat. Kenapa? Sebab dalam satu saat dia dapat bergerak 50 cm. Jadi kalau masa sama, siapa yang lebih jauh, dia lebih laju. Kita ada 2 saja muka surat, kita teruskan muka surat sebelah kamu. Jadi kelajuan memang ada kaitan dengan jarak yang dilalui dengan sesuatu objek dan tempoh masa yang diambil. Ini ialah kita punya rumus. Kalau kamu masih ingat hari itu kita buat segitiga kan. Jadi nanti kita akan belajar dan tulis dalam nota macam mana ingat rumus ini. Kita ingat jamban kami mahal. Jamban kita mahal pun tak kisah. Jadi J itu sebenarnya ialah jarak, K itu ialah kelajuan, M ini ialah masa. Jadi kalau kita nak cari kelajuan, jadi kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Jadi nanti kita akan belajar benda ini. Jadi yang seterusnya ini semua ialah melibatkan pengiraan. Jadi sebelum cikgu teruskan kepada pengiraan, cikgu rasa kita teruskan dengan nota. Jadi murid-murid semua sila keluarkan buku nota, kita akan terus buat nota. Okey, hari ini tajuk kita ialah mengira kelajuan. Untuk ini kita tak guna peta sebab nanti kita nak mengira. Jadi sila keluarkan buku tulis masing-masing. Sila keluarkan buku nota masing-masing. Dalam masa 1 jam ini kita habiskan semua cerita ya. Okey. Rasanya tak ada masalah, kita teruskan sahaja. Jadi seperti biasa sila tulis tarikh dengan hari. Memang kita akan guna 2 muka surat tetapi kita guna garis ya, kita guna garis. Jadi hari ini ialah 3 Ogos. 3 Ogos. 2021 sudah bulan 8 ya. Dan bulan 8 kita ada penilaian PBD lagi. Maksudnya kamu akan menerima sekeping surat lagi tentang PBD kamu. Dan hari ini ialah hari Selasa. Kita masih lagi dekat unit 7 kelajuan. Okey, cikgu mula sikit dulu nanti cikgu akan berhenti. Tajuk kita hari ini ialah mengira kelajuan. Seperti pada buku teks 126 sampai 127. Okey. Untuk tajuk kelajuan ini senang sahaja. Cerita pertama yang wajib kamu tahu ialah rumus dia. Jadi pertama sekali memang kita akan tulis rumus kelajuan. Okey, jadi pertama sekali kita akan kira rumus kelajuan. Okey, seperti cikgu kata, ingat jamban kita mahal. Kalau kita ingat jamban kita mahal, buat satu segitiga, buat T di tengah. Jadi sekarang kamu letak J di atas. Jamban kita mahal. JKM. Jadi apa maksud J itu? Jarak. Apa maksud K itu?
kelajuan. Apa maksud M itu? Masa. Jadi yang garis tengah ini kita sebenarnya bermaksud per ya. Garis ini kita sebenarnya bermaksud per. Dan garis tengah ini kita bermaksud darab. Daripada sini kita boleh tukarkan dia kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Sebab tadi ini ialah garis. Jadi kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Jadi sekarang kita keluarkan isi dia. Jadi kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Kalau sekarang kita mahu kelajuan. Kalau kita mahu kelajuan ini pula, kita ialah kelajuan jarak dengan masa kan. Jadi sekarang kalau kita mahu kira jarak pula. Jarak ini kita akan sama dengan kelajuan garis tengah ini sebenarnya ialah darab. Jadi darab masa. Jadi sekarang jarak sama dengan kelajuan darab masa. Kelajuan sama dengan jarak sama dengan kelajuan darab masa. Dan akhir sekali yang perlu kamu tahu ialah masa ini. Kalau dia minta kamu cari masa, jarak bahagi kelajuan lah. Siapa di atas, jarak. Siapa di bawah, kelajuan. Jadi sekarang kalau kamu nak cari masa, sama dengan siapa di atas, jarak. Bahagi dengan kelajuan. Per ini juga bermaksud kelajuan. Per ini juga bermaksud bahagi ya. Kelajuan. Jadi ini ialah rumus yang akan kita guna. Kalau kamu nak cari kelajuan, jarak per masa. Kalau kamu nak cari jarak, kelajuan darab masa. Kalau kamu nak cari masa, jarak per kelajuan. Siapa sudah sampai sini, sila angkat tangan. Okey, kita tunggu yang lain sekejap. Okey, boleh turun tangan. Jadi kita akan teruskan sebab kita menggunakan matematik kan. Jadi dia melibatkan masa. Jadi kamu perlu tahu sedikit tentang rumus masa. Jadi rumus masa telah kamu belajar dalam matematik. Cikgu dah kata ini memang cerita matematik. Jadi sekarang kedua kita tengok rumus masa yang senang-senang. Okey, rumus masa yang senang-senang. Jadi kamu mesti tahu 1 jam ada 60 minit. Lepas itu kamu perlu tahu 1 minit ada 60 saat. Itu saja. Kamu perlu tahu 1 jam ada 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey, jadi ini benda yang paling asas kan. Jadi jam jangan lukis, cikgu tunjukkan saja. Jadi kamu tengok, ini ialah jam kamu. Jadi sekarang kita nak tengok kalau dia tanya setengah jam. Setengah jam tu, ini muka jam, belah setengah. Jadi kalau macam ini, dia sampai sini 6 kan. 6, 5, 30. Jadi setengah jam sebenarnya sama dengan 0.5 jam sama dengan 30 minit. Kenapa kamu perlu tahu benda macam ini? Sebab nanti kamu akan menggunakan dia. Masa kita bukan cun-cun 1 jam ataupun 1 minit. Jadi kita akan menggunakan beberapa yang biasa. Kalau setengah jam, 30 minit. Kalau dia sekarang 1/4 jam. Kalau dia sekarang 1/4 jam. Jadi kita belah 2. Jadi 1/4 sahaja. Jadi dia akan sampai sini 3.
Jadi 1/4 jam sebenarnya 1/4 jam sebenarnya sama dengan 0.25 jam ya. Yang perpuluhan ini tidak berubah, 1/4 jam sama dengan 0.25 jam. Tapi kalau kita tengok muka jam, dia sampai 3 saja kan. Dia hanya 15 minit. 1/4 jam, 15 minit. Kalau dia tanya, kalau setengah jam, 0.5 jam. Kalau 1/4 jam, 0.25 jam. Jadi sekarang yang paling terakhir, perempat, 1, 2, 3. Jadi 3 sampai sini dia akan 9. Jadi sekarang 3/4 jam sama dengan 0.75 jam. Tapi kalau kamu tengok sini, dia ialah 45 minit. Jadi ini ialah rumus masa yang paling asas, paling biasa. Dan kamu mesti dapat menguasai dia. Sebab nanti dengan menggunakan rumus masa ini, kamu akan membuat latihan. Okey, sampai sini siapa sudah siap? Angkat tangan. Muka jam tu tak payah lukis ya, kita hanya tulis rumus saja. Dan rumus itu sebenarnya ada dalam buku matematik kamu juga. Okey, jadi untuk nota, kamu mesti pandai mengira lah. Jadi masih tengok buku teks kamu, muka surat 127. Tengok buku teks, muka surat 127, kita ada 3 soalan dekat sana. Jadi kita akan selesaikan 3 soalan yang cerita Amel dengan kuis 2 soalan itu. Okey, jadi cikgu rasa salin sajalah, kamu kena salin. Ataupun tengok macam mana. Kalau kamu tak sempat salin, nanti kamu boleh tulis jawapan dulu kah? Tengok macam mana. Tapi cikgu galakkan kamu salinnya. Jadi kamu boleh guna muka surat sebelah ataupun kamu sambung saja. Kalau cikgu sambung sahaja. Jadi kita ada satu latihan dengan 2 soalan kuis. Okey, jadi dia sebenarnya soalan tentang sini ya. Soalan tentang sini. Kamu tengok dalam acara balapan, Amel dapat berlari sejauh 100 meter. Jadi kita akan buat soalan ini. Okey, cikgu tunjuk, cikgu masih kekalkan dengan sini dulu. Okey, cikgu ambil soalan itu, tunggu sekejap. Okey, bagus. Jadi kita sekarang akan masuk contoh latihannya. Contoh latihan. Jadi kalau kamu tengok contoh latihan, tunggu sekejap. Okey. Cikgu akan ambil soalan dia. Kamu salin soalan dia yang dalam satu acara balapan itu. Kamu salin soalannya. Cikgu ambil terus soalan. Tunggu sekejap. Okey. Jadi ini ialah soalan kita. Dalam satu acara balapan, Amel dapat berlari sejauh 100 meter. Jadi kita kena pasti maklumat dulu. Jadi kamu tengok dalam satu acara balapan, ini kamu kena salin ya. Dalam satu acara balapan, Amel dapat berlari sejauh 100 meter. Jadi kamu tahu 100 meter ini dia ada meter. Jadi ini ialah jarak dia. Dalam masa 50 saat. Dia dah beritahu kamu itu ialah masa. Jadi masa dalam unit saat dengan meter. Jadi macam mana kita nak guna ilmu tadi untuk selesaikan berapakah kelajuan. Jadi kita ambil maklumat dulu. Kita tahu jarak sama dengan 100 meter. Kita tahu masa sama dengan 50 saat. Ini memang kamu tahu kan? Jarak sama dengan 100 meter, masa sama dengan 50 saat. Jadi sekarang dia mahu kelajuan. Sambil cikgu cakap, salin soalan dengan salin jawapannya. Jadi sekarang dia mahu
kelajuan. Kalau kamu tengok balik kelajuan tadi, tengok nota kamu di atas tu, kelajuan sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jadi sekarang jarak ialah ini. Jadi jarak ialah 100 meter. Bahagi dengan masa ialah 50 saat. Masa ialah ini. Jadi kalau macam itu, jarak bahagi masa sama dengan berapa? Jadi sekarang ada sifar, potong sifar, potong sifar. 10 bahagi 5. 10 bahagi 5, 2 lah. Jadi jawapan dia ialah 2 meter per saat. Jadi jawapan dia ialah 2 meter per saat. Maksudnya, dalam satu saat, Amel dapat berlari sebanyak 2 meter. 2 meter ialah agak-agak 2 kali tangan kamu. Buka tangan kamu agak-agak 2 kali. Jadi sebenarnya lambatlah dia. Hari itu Olimpik sudah habis. Kalau 100 meter yang nombor 1 tu dia dapat berlari 9 saat sahaja. 9 saat ataupun 8 saat. Jadi sangat cepat. 100 meter kejap saja, 10 saat settle kejap. Jadi kalau ini guna 50 saat, lambatlah dia. Jadi semua sila salin soalan dan lengkapkan latihan ini. Ini ialah soalan dalam buku teks kamu. Cikgu bagi sedikit masa. Kalau siap, angkat tangan. Yang lain tolong cepat sikit. Kita gerak sama-sama ya. Sabrina, kalau sudah siap boleh tengok soalan kuis. Jadi soalan kuis itu kena pasti mana masa dengan mana jarak. Kita mesti kena pasti mana jarak dengan mana masa sahaja. Okey, bagi mereka yang sudah siap, tengok soalan muka surat 127 kuis. Kamu boleh salin soalan juga ya. Salin soalan dulu, tak lama. Jadi hari ini kerja kita memang matematik sebenarnya. Kenapa? Banyak soalan muka surat berapa? Kuis tu, muka surat 127. Kuis. Okey, cikgu tunjukkan. Yang seorang lagi sudah settle ke soalan ini? Kalau sudah, cikgu kita akan teruskan dengan soalan kuis. Dia masih dekat muka surat 127. Tunggu sekejap. Jadi cikgu akan ambil satu soalan. Tunggu. Kamu salin sebuah motosikal itu. Kamu ambil salin sebuah motosikal. Jadi kalau sudah, cikgu naik sikit sudah. Jadi sekarang kita tengok soalan kuis. Dia masih dekat muka surat 127. Soalan ini. Jadi sambil cikgu terangkan, kamu salin soalan dulu ya. Jadi sambil cikgu terangkan, kamu salin soalan. Jadi ini ialah soalan kuis kita. Okey, daripada sini kita baca dan kita kena pasti mana satu ialah jarak, mana satu ialah masa. Jadi sebuah motosikal dia mengambil masa. Jadi masa dekat sinilah 1 minit. Masa dia 1 minit untuk bergerak sejauh. Kalau jauh ini ialah jarak. Jauh 600 meter. Jadi sekarang dia mahu tanya kelajuan. Jadi samalah, kena pasti jarak berapa, masa berapa dan cari kelajuan. Cuma sekarang berapakah kelajuan dalam unit meter per saat? Dia mahu dalam saat. Kalau kamu perasan, dia mahu dalam saat. Tapi jawab soalan kita, masa kita dalam minit. Jadi kalau macam itu, kita kena tukarkan minit itu kepada saat. 1 minit bersamaan dengan berapa saat? 1 minit bersamaan dengan berapa saat? 60 saat. Jadi kalau macam itu, kita tulis dulu. Masa kita sama dengan 1 minit sama dengan 60 saat. Nanti kita akan guna ini. Lepas itu jarak kita tak payah tukar sebab dia ialah meter. 600 meter. Jadi sekarang kira kelajuan lah. Kelajuan kita, kalau kamu tak pasti, tengok atas sikit. Kita punya rumus masih sama, jarak bahagi masa.
Jadi jarak di sini tulis bahagi dengan masa. Jadi jarak kita ialah ini ya. Jarak kita ialah 600 meter. Bahagi dengan 60 saat. Sebab dia mahu dalam saat. Jadi 600 meter bahagi dengan 600 saat. Senanglah jawapan dia. Jadi sekarang kita main potong. M dengan S tak boleh potong, sifar potong, sifar potong. 60 dengan 6, jadi 60 dengan 6. 1, 6, 6. Jadi memang 10 lah. Kalau kamu tahu tak payah kira pun. Jadi kamu tahu 10. 10 meter per saat. Jadi kelajuan dia 1 saat dia boleh berlari ataupun bergerak sebanyak 10 meter sahaja. Jadi kamu perlu tahulah apa maksud meter per saat. Maksudnya 1 saat dia dapat bergerak 10 meter. 10 meter berapa jauh? Kamu sendiri tengoklah 10 kali tangan buka kamu. Kira-kira jarak macam itu. Jadi tak jauh juga sebenarnya dia bergerak. Siap angkat tangan untuk soalan 1. Kalau serta kita bergerak ke soalan 2 dalam latihan siap kerja. Okey, kita tunggu yang lain. Tolong salin soalannya. Soalan dia 2 baris sahaja, pendek-pendek. Yang sudah siap, sila teruskan dengan salin soalan nombor 2. Okay. Bagus. Kita tunggu Gilang lagi. Okey, bagus. Jadi sekarang kita tengok soalan nombor 2 sambil cikgu keluarkan soalan, salin soalan dulu. Jadi salin soalan nombor 2 itu seekor kura-kura bergerak dengan kelajuan. Tengok sekarang dia bagi kelajuan ya. Sekarang dia bagi kelajuan. Okey, cikgu naikkan lagi. Jadi sekarang dia bagi kelajuan, kamu mesti tahu dia ialah kelajuan dan dia tanya berapakah jauh. Jauh itu sebenarnya ialah jarak. Jadi dia mahu kamu kira jarak sekarang. Jadi sekarang lain dah, tapi tadi kita dah buat rumus kan. Ikut saja rumus kita. Jadi kamu tengok sekali lagi, seekor kura-kura bergerak dengan kelajuan. Kelajuan kamu tahu 25 meter sentimeter per saat. S jadi ini pun saat kan. Jadi berapakah jauh? Jauh sebenarnya ialah jarak. Kura-kura itu bergerak dalam masa. Jadi dia bagi kelajuan dengan masa. Kumpul maklumat dulu. Kelajuan kita sama dengan 25 cm per saat. Lepas itu masa kita sama dengan 4 saat. Jadi sekarang kita nak cari jarak. Jadi jarak kita, kalau kamu tengok nota yang kamu salin tadi, yang kedua, jarak sebenarnya sama dengan kelajuan darab dengan masa. Kelajuan darab dengan masa. Jadi darab sajalah. Jadi kamu mesti tahu rumus sahaja. Jadi jarak sama dengan kelajuan darab masa. Tunggu sekejap, ada orang. Oh. Okey, Daniel. Okey, Daniel, cikgu sekarang sedang menerangkan cikgu sedang menerangkan nota ya. Kalau kamu tak sempat salin tu dengar saja. Nanti kita habiskan dengan latihan. Okey, tunggu. Okey, sekarang kita masih dekat nota. Jadi kalau kamu tak sempat, yang baru masuk tu tak sempat tu tidak apa. Dengar dulu, nanti rujuk WhatsApp ya. Jadi kelajuan kita ialah 25 cm per saat. Ini kan. Jadi masa kita, darab dengan masa kita ialah 4 saat. Jadi darab dengan 4 saat. Jadi sekarang ini per saat dengan saat. Jadi per saat dengan saat kita boleh buang ya. Sebab ada 2S. Jadi jawapan kita nanti ialah cm sahaja. 25 darab dengan 4. 1 kali 25. 2 kali 50. 3 kali 75. 4 kali 100. Jadi jawapan kita ialah 100. Jadi 25 darab dengan 4, jawapan kita ialah 100. Okey, yang 3 orang yang ikut cikgu tu kalau siap angkat tangan, kalau yang baru masuk tu dengar dulu, sediakan dengan
sediakan dengan buku latihan sebab kita akan buat latihan selepas ini. Okey, Gilang dengan Khairi kan cikgu nampak, tidak apa. Kita tengok lagi. Kalau sudah siap angkat tangan, semua sudah. Okey, jadi Daniel sila keluarkan buku kerja. Okey, hari ini buku kerja kita hanya akan buat satu muka surat sahaja. Kita hanya akan buat satu muka surat sahaja, iaitu muka surat ini. Okey, jadi semua orang boleh keluarkan buku tulis masing-masing, buku kerja. Jadi hari ini kita akan buat satu sahaja muka surat ini. Kalau siap awal, kita habis awal. Senang cerita. Okey, jadi ini ialah muka surat ketujuh ya, kalau tidak silap. 9. 9. Okey, 9 lah. Okey, jadi ini. Jawapan mana satu? Jawapan tadi kah? Tak. Yang latihan muka surat 8 tak buat tak aktiviti. Tunggu sekejap, cikgu tengok apa yang kamu dapat dulu. Tunggu sekejap. Ya, tunggu sekejap. Hello guys. 7 dengan 8 kamu sudah siap kan? 8 punya aktiviti kita tidak buat. 8 punya aktiviti kita tidak buat. Kita terus sampai 9. Okey? Kita terus ke 9. Okey? Kita punya fokus hari ini ialah mengira. Jadi kita mengira kelajuan. 8 tu biarkan dulu. Kita terus dengan 9. Okey? Kita tengok yang muka surat 9 itu sahaja. Ya. Boleh kita mula? Ya. Okey, tunggu sekejap. Okey. Jadi seperti biasa, sila tulis tarikh dengan hari. Daniel, kamu boleh mula dari sini ya. Hari ini kita punya hari ialah Selasa. Hari ini kita punya tarikh ialah 03 Ogos. Jadi tulis tarikh dengan hari dulu. Jadi kita kena baca dulu. Dapat besarkan lagi ke? Okey. Jadi bila kamu dapat mengira, kamu akan dapat tipi 4. Bila kamu dapat mengira, kamu akan dapat tipi 4. Kita ada 6 tipi ya di tahap penguasaan. Kalau kamu pandai selesaikan ini, kamu akan dapat 4. Jadi kamu mesti pandai selesaikan masalah yang menentukan kelajuan, jarak dan masa dengan menggunakan rumus ini. Okey, rumus ini tadi kita pun dah belajar macam mana kita ingat jamban kita mahal. Jadi dia sama sahaja, kamu mesti pandai. Jadi bagi mereka yang sudah siap, tengok balik buku nota kamu ya. Sebab rumus memang kita akan guna benda itu. Jadi kita akan teruskan. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 3 buah kereta dari bandar P ke bandar Q sejauh 100 km. Okey, ini cikgu perlukan kamu. Oh, tinggal 3. Cikgu perlukan kamu bercakap ya sebab kamu kena menjawab. Jadi nanti sila buka mic dan jawab apa yang patut sahaja. Okey, sekarang kamu tengok ini ialah jadual. Bila jadual, sering kita kata boleh tengok pun boleh ubah. Jadi atas ini ialah PM ke PB. Jadi ini ialah jadual kan? Ini ialah jadual. Jadi biasanya atas ini PM ke PB. Atas biasanya PM, Perdana Menteri dulu. Jadi Perdana Menteri muncul dulu, bawah barulah PB. Jadi kita punya cerita ialah kelajuan kan? Kita punya cerita ialah kelajuan. Jadi kereta tak cukup. Jadi apa kereta? Kelajuan kereta. Jadi kereta tu sebelum depan ni, ini kereta, depan ni kamu kena tambah lagi kelajuan kereta. Okey, jadi PM kita ialah apa? Kelajuan kereta. PB ialah masa yang diambil. Jadi soalan sekarang, apakah tujuan penyiasatan ini? Jadi rumus cara menulis ialah untuk menyiasat hubungan antara PM dengan PB. Jadi kita pun tulislah untuk menyiasat hubungan di antara
PM dengan PB kan? Jangan PM dengan PB. Guna apa yang ada. Okey. Kelajuan kereta dan masa yang diambil. Jadi kalau dia ada bagi jadual, kena pasti PM dengan PB dengan menggunakan jadual sahaja. Okey. Jadi apakah tujuan macam ini? Untuk menyiasat hubungan di antara kelajuan kereta dengan masa yang diambil. Kamu tak boleh kereta sahaja. Jadi kamu mesti letak apa kereta. Jadi cerita kita hari ini ialah kelajuan kereta. Jadi kamu tengok dia bergerak dari bandar P ke bandar Q dalam masa sejauh 100 km. 100 km ini sebenarnya ialah jarak. Okey? km ini sebenarnya ialah jarak dan sekarang dia bagi masa. Masa yang diambil ialah dalam unit jam. Jadi kalau macam itu nanti kita nak kira kelajuan. Jadi kalau kamu masih ingat kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Jadi sekarang hitung kelajuan dalam kmj. Jadi kita tengok km memang sudah dalam km, j memang sudah dalam jam. Jadi tak payah tukar apa-apa, bahagi sahaja. Kamu tahu kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Jadi itu yang perlu kamu tahu ya, jarak bahagi masa. Jadi hitung kelajuan untuk kereta K. Kereta K dia ambil masa 1 jam. 100 km 1 jam. Jadi kita tulis kelajuan, tunggu sekejap, kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Jadi jarak mereka adalah sama, masing-masing ialah 100 km. Jadi sama dengan 100 km bahagi. Kalau kereta K, kamu perasan dia hanya satu jam. Jadi bahagi dengan 1 jam. Okey, bahagi dengan 1 jam. Jadi kalau bahagi 1, memang jawapan itu sahajalah. Jadi apa jawapan kita? Jawapan kita ialah 100 km per jam. Itu sahaja. Senang kan? Kalau kereta L sama juga kelajuan. Kita sentiasa mula dengan rumus ya. Jarak bahagi masa. Jadi jarak bahagi masa jadi sama dengan jarak masih sama 100 km. Tapi masa sekarang kamu tengok. Masa sekarang 1.5 jam. Kalau jarak sama, siapa yang masa pendek dia paling laju. K paling laju, L sederhana, M paling lambat. Okey, jadi 1.5 jam. Jadi 100 bahagi dengan 1.5 jam. Jadi sekarang dia uji kamu punya kemahiran matematik sebenarnya. Okey, tunggu sekejap. Cikgu keluarkan kalkulator. Jadi kalau kamu nak kira, kamu kena kira ya. Tapi kalau tak jadi, kita guna kalkulator. Mana kalkulator cikgu? Jadi kamu kena kiralah 100 km bahagi dengan 1.5. Tunggu sekejap. Jadi kereta M, tulis rumus dia dulu. Kereta M, kelajuan masih sama, jarak bahagi masa. Tak nak keluar kalkulator cikgu. Jadi kalkulator, kamu boleh guna kalkulator, kamu juga boleh mengira. Okey, tidak keluar kalkulator cikgu, tidak apa, kita kiralah. Jadi kamu tengok, 100 bahagi dengan 1.5.
Jadi ini titik ada, kita kena anjakkan dia jadi tambah 1 biji. Jadi ini ialah 15. Jadi 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. Jadi sekarang 100 paling dekat ialah 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. 6, 15, 90. Jadi kalau macam itu baki 100 tolak 90, jawapan dia ialah 110, bawa turun 100 juga, jadi 6. 6 pun 90. Jadi dia tak habis kan? Jadi tak cukup letak titik sifar. Jadi kamu akan perasan dia ialah 6, 6, 6, 6, 6. Jadi kamu akan perasan jawapan kamu. Tunggu. Jawapan kamu ialah 6, 6, 6, 6, 6, 6 habis sampai habis. Jadi kita ambil 2 digit sahaja. Jadi kalau bundarkan dia, kalau ini lebih 6, jadi 6 ini akan tambah 1 jadi 7. Jadi jawapan kita ialah 66.67. Jadi jawapan kita di sini. Balik semula 66.66. Pastikan 6 itu ada ruang kosong. 66.67 km per J. Jadi macam mana kira macam inilah. Kamu tahu dia 100 kan? 100 memang tak habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6, 6, 6, 6 semua. Jadi kita bundarkan dia. Dia lebih 5. Jadi dia 7. Soalan terakhir pun sama. Jarak bahagi masa. Jadi kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Beritahu cikgu jarak berapa km sekarang? 100 km. Masa berapa? Kereta M. 2 jam. 2 jam. Jadi ini senang sikitlah. Jadi 100 bahagi 2 berapa jawapan? 100 bahagi 2 setengah berapa? 50 km. Jangan lupa ada jam juga. Per jam. Jadi 50 km per jam. Tadi cikgu kata kalau masa dia sama, kamu tengok sekarang per jam, per jam, per jam. 1 jam kereta ini boleh bergerak 50 km. 1 jam kereta ini boleh bergerak 66.67 km. 1 jam kereta ini boleh bergerak dalam 100 km. Jadi kalau macam itu, kereta K yang paling cepat ataupun kereta K yang paling laju. Jadi dia akan melibatkan matematik sedikitlah. Rumus paling biasa ialah rumus ini. Tetapi kamu perlu ingat lagi 2 rumus yang berkaitan, iaitu kalau dia minta kira jarak dengan masa. Nombor 3, kita habiskan dia. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Tadi dalam jadual, apa pemboleh ubah manipulasi kita? Kelajuan kereta. Ya, kelajuan kereta. Itu je. Lepas itu, sekarang apakah pemboleh ubah bergerak balas? Bawah dia apa? Masa yang diambil dalam jam. Ya. Masa yang diambil sajalah. Jadi ini sebenarnya ada dalam nota sebelum ini kan. Jadi ini ialah kelajuan dengan masa yang diambil. Jadi ini ialah faktor masa. Ini ialah faktor masa. Jadi kalau kamu tengok nota dalam buku nota kamu sebelum ini 29 Julai hari Khamis, mengambil masa yang lebih singkat untuk sampai ke satu tempat. Jadi kalau kamu tengok kereta K ini dia mengambil masa 1 jam sahaja. Jadi kalau 1 jam sahaja dia paling cepatlah. Jadi hubungan kita, kamu tengok kelajuan kereta dengan masa yang diambil, kita punya hubungan ialah semakin. Tengok faktor masa, jadi kita pun tulislah semakin bertambah kelajuan kereta,
semakin bertambah ke berkurang masa? Bertambah. Kalau masa bertambah, dia lambat. Kita nak semakin cepat. Jadi bukan bertambah tetapi berkurang. Jadi ini sahaja yang mengelirukan kamu lah. Jadi semakin bertambah kelajuan kereta, semakin berkurang masa yang diambil. Bila kita dah belajar matematik mengira kelajuan ini, kamu akan perasan latihan selepas ini semua ada berkaitan dengan mengira kelajuan. Dia sama ada minta kamu kira masa, minta kamu kira jarak ataupun minta kamu kira kelajuan. Siapa sudah siap angkat tangan? Okey, Gilang bagus. Jadi dengan itu kita sudah selesailah latihan semua. Okey. Jadi cikgu kecilkan dulu. Ya, nanti baru cakap, sabar. Jadi ini ialah nota kita ya. Pastikan nota kamu lengkap. Jadi cikgu sebenarnya semua muatkan dia dalam satu papan macam ini ya. Kalau kamu perasan inilah yang apa kita belajar hari ini. Itulah cikgu. Telefon laptop cikgu hang, tunggu. Jadi ini yang kita belajar. Jadi mula-mula kita belajar tentang buku teks. Lepas itu kita belajar tentang nota. Nota kelajuan jarak dengan masa perlu kamu tahu ya. Kelajuan jarak masa perlu kamu tahu. Rumus masa tanda kira. Dan ada beberapa latihan. Jadi ini dalam nota kamu dan ini ialah latihan kita muka surat 9. Okey, jadi kita sudah selesai hari ini. Cikgu stop sharing. Okey, jadi kita sekarang hanya 3 orang lah. Ni lah baru masa kamu bercakap. Kamu nak bercakap-bercakaplah sekarang. Oh, hayo. Ya, itu sebab dengar dulu. Kelas kita habis dulu. Bila kita habis kelas, baru kita boleh buat apa-apa. Okey, tunggu sekejap. Jadi Gilang dengan siapa tu? Gilang dengan Kari kan? Ya, tu sebelah saya. Kalau macam itu, kongsi saja telefon lah, tak payah buka dua-dua. Kan jimat lagi internet kamu. Kalau kamu dua belajar sama-sama, buka satu cukup lain kali ya. Buka satu cukup. Sabrina terpaksalah buka sendiri. Tapi kalau Gilang dengan Kari, kalau macam itu, kamu orang kongsi satu pun tidak apa ya. Siap kerja, hari ini semua kena siap kerja. Okey, kita ambil gambar sekejap sebelum kita habis. Okey, semua 1, 2, 3. Okey, tunggu sekejap. Itulah bila buka balik anak telefon cikgu pun hang. Tunggu sekejap. Jadi hari ini kita belajar tentang matematik ya. Kamu mesti pandai mengira. Kalau kamu tak pandai mengira, memang tajuk ini kamu tak jadilah. Jadi ingat yang rumus kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okay, tunggu sekejap, cikgu masih tunggu WhatsApp. Tunggu. Okey, kita ambil sekeping gambar lagi. Biar semua. 1, 2, tengok kamera. 1, 2, 3. Okey. Jadi lepas ini tunggu sekejap. Okey, dengar-dengar, aku harap kamu pandai ya sebab ini tajuk matematik. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Nanti ada apa-apa cikgu akan sampaikan dalam WhatsApp juga. Syabas kerana mengikuti. Baguslah sekurang-kurangnya kamu dengar. Okey, cikgu akan berhenti recording. Okey, terima kasih semua.